Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan, keyakinan dan keikhlasan melaksanakan segala suruhannya serta meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita dikurniakan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk menuju kesempurnaan ibadah. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Kita mengharapkan agar pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk kita bertemu dengan Ramadan yang sentiasa dinanti-nantikan oleh mereka yang benar-benar mengharapkan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan dengan bulan yang mulia ini memerlukan usaha dan kesungguhan kita untuk memperbanyakkan amal ibadah dan kebajikan sebagai tarbiyah diri supaya kita dapat beristiqamah dalam beramal semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-An'am ayat 162 yang bermaksud, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Sebagai Muslim, kita seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memastikan kesempurnaannya, mengikut ajaran Islam yang sebenar, sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para alim ulama. Ingatlah bahawa amal ibadah yang sedikit tetapi penuh tertib dan sempurna lebih baik daripada amal ibadah yang banyak tetapi dilakukan secara sambil lewa dan tidak sempurna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi setiap amal kebajikan dan ibadah yang sempurna, walaupun sebesar zarah, tetapi dibalas dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. Sedarlah, setiap amal manusia akan diadili dan tidak akan ada sesiapa pun yang akan teriniaya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 40. Innallaha la yazlimu misqala dzarratin wa in taku hasanah
Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiaya seseorang sekalipun seberat zarah. Jika amal yang seberat zarah itu amal kebajikan, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang amat besar. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ramai yang berlumba-lumba memperbanyakkan amal ibadah sebagai persediaan menanti ketibaan Ramadan. Namun harus diingat bahawa dalam memastikan kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada ibadah khusus seperti salat, puasa, zakat dan haji, ataupun ibadah umum seperti sedekah, wakaf, membaca Al-Quran, berbuat baik kepada ibu bapa, menyantuni jiran dan sebagainya, ia mestilah didasari dengan ilmu pengetahuan. Ilmu yang benar menjamin amal ibadah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bukan semata-mata mengejar pahala, tetapi hakikatnya redha Allah Subhanahu wa taala adalah tanda amal ibadah itu diterima. Oleh yang demikian, alangkah mulianya jika setiap hamba memperbetulkan niat melakukan amal ketaatan dengan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan nilaian manusia. Hindarilah daripada sifat-sifat keji seperti takabur, ujub, riya dan segala sifat mazmumah yang pastinya akan merosakkan pahala amalan, bahkan hanya mengundang dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita kadang-kala terleka dengan nikmat dunia. Kita harus sedar bahawa amalan ketaatan tidak boleh sekali-kali bercampur dengan perbuatan yang ditegah oleh agama. Inilah yang merosakkan pahala amalan dan ibadah, biarpun sebanyak mana sekalipun ianya dilakukan. Ingatlah bahawa segala perkara yang haram yang menjadi sumber rezeki seperti penipuan, rasuah, mencuri, termasuklah memakan makanan yang diragui kehalalannya, mestilah ditinggalkan supaya kita tidak terjerumus ke jurang kebinasaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahawa setiap perkara haram yang kita ambil pastinya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru mimbar mengambil kesempatan ini untuk memberi kesedaran kepada para jemaah sekalian, untuk memastikan setiap yang kita lakukan, termasuklah dalam perkara jual beli, pembiayaan perumahan dan kenderaan, serta simpanan bank adalah yang patuh syariah. Bagi umat Islam yang mencarum di dalam kumpulan wang simpanan pekerja yang masih menggunakan simpanan konvensional, bertindaklah segera untuk bertukar ke akaun simpanan syariah. Janganlah kerana kealpaan dan kelekaan kita untuk bertindak menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menjadi murka, sehingga menjadi penyebab kepada amal ibadah kita hanya menjadi sia-sia. Ingatlah amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yarbu lahmun nabata min sukhtin illa kanatin naru aula bih." Sesungguhnya tidaklah daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, melainkan nerakalah lebih utama baginya.
Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai medan untuk memperbanyakkan ibadah puasa sunat, melazimi membaca Al-Quran, mendekatkan diri dengan rumah Allah dan melakukan qiyamul lail. Antara tanda seseorang mendapat kemanisan iman ialah apabila dia sangat senang dan cinta untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa dan di mana sahaja dia berada. Alhamdulillah, ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah mengampuni perkenan bagi pelaksanaan prosedur operasi standard SOP yang baru bagi mengenai pengimarahan masjid dan surau menjelang fasa peralihan ke endemik mulai 1 April 2022. Justru sebagai tanda menzahirkan kesyukuran, marilah kita merebut peluang yang diberikan dengan meningkatkan penyertaan dan kehadiran ke masjid serta surau untuk menunaikan solat secara berjamaah, mengikuti kuliah, kelas pengajian, bermunajat dan berdoa agar penularan COVID-19 dapat dibendung. Seterusnya Malaysia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, tinggalkanlah segala pekerjaan atau perbuatan yang merugikan. Sebaliknya, isilah masa-masa terluang dengan meningkatkan kualiti ilmu dan ibadah. Inilah persiapan kita di bulan Sya'ban untuk menyambut ketibaan Ramadan. Sentiasalah bermuhasabah terhadap segala perbuatan dosa dengan bertaubat memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ilmu pengetahuan mengenai Ramadan dan ibadah puasa, serta benalah strategi menghadapi Ramadan supaya kita tidak mensia-siakan bulan yang penuh dengan kerahmatan dan keberkatan ini. Mimbar mengingatkan sidang jemaah sekalian, biarpun negara kita semakin hampir memasuki era peralihan ke endemik COVID-19, namun janganlah alpa dan terleka. Tingkatkan kawalan kendiri dan terus istiqamah mematuhi SOP sebagai usaha untuk mengelakkan kesan yang lebih buruk merebaknya penyakit ini. Semoga kehidupan kita sentiasa di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada minggu ini, hayatilah beberapa kesimpulan. Yang pertama, tingkatkan kesungguhan kita untuk memperbanyakkan amal ibadah dan kebajikan, serta tarbiyah diri supaya kita dapat beristiqamah dalam beramal semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memastikan kesempurnaannya mengikut ajaran Islam yang sebenar, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga alim ulama. Dan yang ketiga, perbetulkan niat melakukan amalan ketaatan dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan nilaian manusia. Hindari segala sifat-sifat keji dan pelihara kehidupan daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hashr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan
apa yang telah dia sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur